السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وقرابته وذريته وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الناجين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Nazir, seterusnya barisan jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimakumullah. Alhamdulillah, rahmat Allah turun mencurah-curah. Haza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Mudah-mudahan kita masuk dalam bagian ashkur. Ya. Nak bagi berhenti hujan ke? Nak teruskan? Teruskan hujannya? Okey. Biar hujan itu terus. Kalau nak berhentikan boleh, ya. Tapi biar ada penerusan. Baik, kita lihat muka surat 249. Betul? Okey, masih lagi dalam istiqamah, takwa dan istiqamah, ya, serta bersederhana dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita lihat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayus sadaqati a'zamu ajran? Qala anta saddaka wa anta sahihun sahihun tahsyal faqra
wa ta'ammulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil khulquma qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulanin. Maksudnya seorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seorang sahabat, ya. Saya nak turunkan, ya. Macam terhalang pula ni. Jadi seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah." Ya. Kenapa tidak Rasulullah? Sebab di depan ada harfun nida, ada ya, ya. Jadi ya Rasulullah. Sedekah manakah yang pahalanya paling besar? Ya, paling besar, paling afdal, ya. Maksud mana sedekah yang paling besar pahalanya? Tanya, ya. Nabi menjawab, sedekah yang engkau keluarkan saat engkau sehat. Waktu kita sehat, ya. Kikir, takut bertimpa kemiskinan, ya. Kikir apa dia? Kikir apa dia? Kedekut. Kedekut. Pasal apa dia kedekut? Sebab takut miskin. Kalau banyak bersedekah nanti miskin. Itu setan punya kerja tu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Takut tertimpa kemiskinan dan saat ingin menjadi orang kaya. Lalu engkau tidak mendundanya hingga nafas sampai ke kerongkong, sehingga engkau hanya mampu berkata, harta ini kuwasiatkan untuk si fulan, harta itu kuwasiatkan untuk si fulan, dan harta ini kuwasiatkan untuk si fulan. Maksudnya jangan tunggu, ya. Masa kita sehat, ya. Masa kita sehat, masa kita ada nyawa lagi, ambillah peluang. Kau nak bersedekah, bersedekahlah, ya. Jangan tunggu bila nak mati baru sedekah. Ini harta yang ini, rumah ini untuk ini, kebun ini untuk ini, yang ini untuk ini. Itu artinya sedekah tu dah tak diterima lagi. Maksudnya waktu sehat, masa itulah kita nak bersedekah. Kepada siapa yang sebaik-baiknya? Sedekah pada siapa yang paling baik? Pada kaum kerabat, ya? Pada kaum kerabat. Pertamanya, sebab bersedekah pada orang lain selain daripada kerabat kita, kita dapat pahala satu pahala sedekah, ya. Setiap sedekah itu 10. Tapi kalau kita bersedekah pada kaum kerabat kita, isteri kita, anak-anak kita, kita dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah dan satu pahala nafkah. Ya. Jadi yang paling baik, pernah seorang sahabat bertanya Rasulullah, pada siapa? Ya. Maka pada ibu bapa kamu. Maksudnya keluarga kita dulu, ya. Keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian baru siapa dia? Anak yatim, orang miskin. Lepas tu jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh. Lepas tu ibni sabilillah dan ibni sabil. Itu kedudukan dia, ya. Arti utamakan keluarga dulu, ya. Jadi masa bila? Masa kita sehat, kita kumpul-kumpul harta,
nanti kalau aku kaya aku nak bersedekah. Biasanya orang yang berjanji macam ni janji saja. Janji saja, bila kaya lupa. Dah banyak berlaku dah. Ya. Nanti aku kaya aku nak sedekah, ya. Aku nak ajak kau pergi umrah. Tak ada pun sampai sekarang. Janji dulu ada. Saya bawa Ustaz Mat, tak ada pun. Ini janji orang, ya. Jadi pastikan waktu kita berada, waktu kita senang, waktu kita sehat. Ya. Okay. Sebab sedekah tu macam-macam, ya. Sedekah makanan ada, sedekah pakaian ada, sedekah harta ada, buah-buahan ada, ucapan ataupun nasihat ada, semua sedekah. Menolong orang pun sedekah, ya. Baik. Okey, ya. Jadi masa bila kita nak bersedekah? Masa kita sehat, masa senang, ya. Masa kita jangan tunggu waktu sakit, takut nanti tak sempat langsung. Ya. Sebab dalam Quran pun ada sebut, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya. Apa kata dia? Sekiranya engkau bagi tempoh kematian aku, ya, 1 hari ke 2 hari cukuplah. Kenapa? Fa asaddaq, aku nak bersedekah. Itu menunjukkan banyak harta, kan? Wa aku minas solihin, dan aku nak jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, Allah tidak akan tangguhkan, ya, ajal seorang apabila telah sampai tempohnya. Jadi semasa hidup kita bersedekah. Okey. Yang afdal mana tadi? Waktu sehat. Ya. Sedekah juga waktu sakit, tapi yang afdal mana? Waktu sehat. Nabi dah sebut waktu sehat kita, waktu senang kita, ya. Okey, kemudian bersederhana dalam ketaatan untuk mencegah timbulnya kebosanan. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak memberat-beratkan kita, melainkan setakat mana yang kita mampu. Ya. Solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya. Ada orang sentiasa buat 8, tapi ada orang sentiasa 2 rakaat. Okeylah, daripada tak buat. Macam qiyamul lail, ya. Ada buat tak? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Lepas tu tidur balik. Okeylah, ya. Tapi kalau dia mampu, buatlah setakat mana yang semampunya, ya. Buat solat apa, jangan lupa solat wuduk, ya. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan sekali khatam Quran. Siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sama dengan khatam Quran. Ya, malam-malam kita bangkit, kita solat wuduk dulu, ya. Baca kuliah dengan Qul huwallah. Okey, ya. Pagi-pagi Nabi ditanya apa, sahabat bagi tahu waktu solat fajar atau solat subuh Nabi baca kuliah dengan Qul huwallah. Ada yang lain? Ada, ya. Baik. Jadi subuh tu kita solat sunat solat sunat wuduk dulu, kuliah Qul huwallah. Kang zuhur, ya, ataupun isyraq, ya, kita baca kuliah Qul huwallah. Sudah berapa kali? Dah 3 kali Qul huwallah. Artinya sudah dapat pahala sekali khatam Al-Quran. Okey, ya. Itu yang mudah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Ya. Dalam apa? Dalam beribadat. Yang mana ibadat-ibadat yang sunat. Kalau yang wajib tak boleh tinggal. Aku isak ni aku setakat nak buat 2 lah. Aku tak mampu nak buat 4. Oh, tak boleh. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang Allah dah tetapkan ke atas setiap orang beriman tu mengikut masa-masa yang telah ditentukan, ya. Ketentuan zuhur 4, asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Allah tu lebih tahu kenapa dibuat macam itu. Mungkin kalau dibuat subuh 4, yang kan 2 pun ada yang tertinggal, apalagi kalau 4. Ya. Jadi dalam solat fardu, ibadat fardu tidak ada tolak ansur. Tapi dalam ibadat sunat, maka Allah beri kelonggaran. Ya. Allah beri kelonggaran, ya. Macam kita solat, biasa kita baca dalam sujud Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Untuk mendapatkan sunat, ya, nak 3 kali Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita baca sekali, kita tak dapat sunatnya. Kenapa? Khilaful aula. Boleh kita tambah lagi 3, 5, 7, 9, ya, dan 11. Kita mampu sampai 11, buat. Buat. Okey, ya. Ustaz, saya tahajud, saya baca Yasin, boleh tak? Ya boleh. Kau mampu, alhamdulillah. Yang kau baca apa? Saya baca kuliah dengan Qul Huwallah. Setakat mana yang dimampu, tapi jangan ditinggalkan. Itu yang penting, jangan ditinggalkan. Ya, macam solat taubat, ya, setiap hari siang ataupun malam, jangan tinggal. Tak buat malam, buat siang. Sebab kita ni manusia. Dalam satu kuliah saya tanya ada orang kita daripada Indon, kenapa Cina kayak manusia? Ya manus tapi nanggung dosa. Manus akeh dosa ni. Kalau manusia mim alif nun sim ya, mim alif nun sin ya, ya. Makhluk, mim alif itu makhluk, ya. Nun sia nasya, lupa. Makhluk yang mudah lupa, manusia. Ya, manusia. Macam doa masuk tandas, senang saja tapi selalu banyak lupa. Masuk tandas, bangkit tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kita baca, itu mampu baca, ya. Kalau tak mampu, ya tak baca. Tapi kita mampu, kita baca. Alhamdulillah. Makan, ya. Bila nak makan, Nabi bagi tahu, kul biyaminik, ya. Makanlah dengan tangan kanan. Bacalah bismillah. Itu sekurang-kurangnya, ya. Tangan kanan bismillah, paling kurang. Yang baik bismillahirrahmanirrahim sambil berdoa. Tapi kadang-kadang pun dia lupa bismillahirrahmanirrahim terus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
doa ini tidak diterima. Mauqufun, artinya KIB, dia tak sampai ke langit, tak sampai kepada Allah. Kenapa? Sebab Nabi dah bagi tahu bila berdoa mesti baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan jangan lupa tutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rabbil alamin. Itu doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kunut tak payahlah. Sebab itu dalam sembahyang macam kita Rabbi firli, kan doa tu. Jadi yang lain daripada tu kena baca Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam. Kalau tak, kalau budak-budak tu lain dah, budak-budak tadika je. Amin, Alhamdulillah. Lama-lama dia naik, meningkat, bertambah baiklah, ya. Okey. Jadi dalam perkara sunat, ya, artinya Allah tak beban-bebankan. Satu malam berapa juz? Waktu kamu qiyamul lail berapa juz yang kamu baca? Saya 1 juz, Ustaz. Alhamdulillah. Yang awak, saya surah itu aja. Ya. Yang saya 1/2 juz, kata dia. Okey. Alhamdulillah, mampu dia macam itu. Yang kawan tu, saya kuliah dengan kuliah. Okey. Lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Itu yang dikatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini ayat ini berhubung dengan puasa, ya. Dalam surah Baqarah terangkan. Jadi siapa yang tak mampu berpuasa, ya, hendaklah dia tangguhkan puasa itu, kemudian qada di hari yang lain. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jadi siapa yang sakit boleh, pemangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dalam bulan Ramadan tak mampu nak puasa, tak payah puasa. Dia tak mampu, tak payah puasa. Ataupun dia dalam musafir. Dalam musafir dia puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Tapi Allah beri kelonggaran di situ. Tak puasa tak apa, tapi qada'lah. Kenapa? Kerana Allah nak berikan kemudahan kepada kita. Ya. Baik. Okay, jelas ya? Jadi yang diberi kemudahan dalam perkara-perkara sunat dalam puasa wajib, tapi diberi kelonggaran bagi yang sakit ataupun dalam musafir ataupun dah tua. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tak mampu nak berpuasa kerana sudah tua, ya, kena bayar fidyah saja, tak payah puasa. Tak mampu bayar fidyah ta'amu miskin, ya. Okey. Beri makan orang miskin 1 cupak 1 hari. Kan kelonggaran itu. Allah berikan kelonggaran. Ya, dalam perkara yang wajib pun ada juga masanya diberi kelonggaran. Macam orang yang tadi kita baca rukuk, ya. Rukuk tu wajib. Baca tasbih 3 kali itu sunat, ya. Tapi dia tak mampu nak baca, ya. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lain ke, dia tak baca, tak apa. Tapi yang penting dia buat tumak ninah tu aja. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allah liman hamidah. Ataupun terlampau sesak nak terberak, ya. Allahu Akbar, dibaca subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar.
asalkan ada dia punya tumakninah. Kenapa? Sebab dia nak terberak. Kalau tak nanti terberak dalam sembahyang macam mana? Nanti beri kelonggaran. Okey ya. Baik, seterusnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhi fulanatun tazkuru min salatiha qala ma alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Bahawa Nabi SAW pernah masuk menemuinya, bahawa Nabi SAW pernah masuk menemuinya. Menemui siapa? Di sisi Aisyah ada seorang wanita. Siapa Aisyah? Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menemui seorang wanita yang bersama-sama dengan Aisyah. Lalu baginda bertanya. Tanya pada siapa? Tanya pada Aisyah. Sopo kui? Ya. Sopo kui apa dia? Siapakah ini? Okey. Aisyah menjawab, dia adalah seorang wanita yang menjaga solat tahajud sepanjang malam. Solat tahajud sepanjang malam. Baginda bersabda, hendaklah kamu mengerjakan ketaatan sesuai dengan kemampuan kamu. Kerana demi Allah, Allah tidak pernah bosan dalam memberikan pahala, hingga kamu sendiri yang merasa bosan dalam mengerjakan ketaatan. Ketaatan yang paling Allah sukai ialah yang dilakukan secara berterusan oleh orang yang melakukannya, itu dawamah ataupun istiqamah, berterusan ya. Jadi ditanya, dia cerita pada Aisyah lah tu ya. Artinya dia qiyamul lail sepanjang malam. Maka Nabi pun tanya, siapa tu? Ini orang yang ya, menceritakan bahawa dia sepanjang malam qiyamul lail. Maka Nabi bagi tahu, artinya supaya dia melakukan tu setakat mana yang mampu. Kalau mungkin sepanjang malam dia qiyamul lail, sepanjang siang pula ngantuk pula. Dah tak tidur ya, bukan ngantuk pula, jadi kerja-kerja waktu siang mungkin terkendala. Ya. Walaupun orang waja'anna laila libasa ya, bukan libasa, waja'anna laila libasa, Allah jadikan malam untuk kita beristirahat. Ya. Maksudnya beristirahat, berehat. Supaya apa? Supaya kesihatan kita datang balik. Tapi ingat, dalam tu Allah bagi tahu juga, wa minal lail fatahajjad bi nafilatan lak. Sebahagian kecil dari waktu malam, min litab'id ya, bukan setengah. Min itu litab'id, sebahagian kecil daripada waktu malam dalam kamu solat tahajud sebagai satu solat ataupun ibadat sunat bagi kamu. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kamu di suatu makam yang terpuji ya. Artinya walaupun dia sikit adalah dia sikit buat apa? Dia bawa surat wudu, kemudian dia tahajud dan tidur. Itu adalah lebih baik daripada orang yang tidak melakukannya. Sebab itu buatlah ibadat setakat mana yang kita
mampu, jangan menyebabkan satu malam je lah, tapi lepas tu dia mula penat lah, ngantuk lah. Ya. Setakat mana yang kita mampu. Ya. Ada afdalu a'mal adwamuha wa in qalla, dalam hadis yang lain. Ya. Sebaik-baik amal ialah yang berterusan walaupun sedikit. Ya. Ustaz 8:37 ya. Okey, kalau ada pertanyaan, depan ni ada sepanjang. Ingat dalam perkara sunat yang tidak dibebankan, tapi dalam perkara yang wajib ada tempat-tempatnya yang dibolehkan kelonggaran. Macam tadi puasa wajib, tapi tak mampu oleh kerana sakit, tangguhkan, tapi kena qada. Qada. Lepas tu ada pula puasa 6. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Siapa yang puasa fardu kemudian diikuti dengan puasa 6 bulan Syawal, samalah sebagaimana dia berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun 365 hari. Jadi macam mana? Berapa hari yang ditinggal, dia sakit? Ya. Ada 6 hari umpamalah, ya. Maka dia puasa 6 hari dalam bulan Syawal tu, niatkan aku puasa qada. Aku puasa qada Ramadan. Automatically dapat 2 dalam 1. Arti qadanya terlepas, puasa sunat dalam bulan Syawal pun dapat. Artinya dia tutup dah, ya. Yang fardu dah tutup, Syawal tutup, menutup yang fardu, maka dia dapat pahala macam mana sembahyang, macam sembahyang pula, macam mana puasa sepanjang tahun. Macam ya, yang kita selalu sebutkan 4 rakaat selepas Isyak, ba'diyah kan. Siapa yang melakukannya sama sebagaimana dia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Ini tak lama lagi puasa Lailatul Qadar dalam bulan puasa, ya. Belum tentu kita dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bagus tiap malam, tapi Allah bagi kemudahan. Kita solat 4 rakaat, ya, selepas Isyak ataupun ba'diyah, kita dapat pahala, ya, sembahyang pada malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Untung kan? Jadi kalau kita dapat setiap malam, alhamdulillah, ya, lepas Isyak bukan susah sangat, 2 rakaat tambah 2 rakaat saja, ya. 2 rakaat tambah 2 rakaat. Yang mudah baca apa? Kuliah dengan qul huwallahu ahad, pahalanya 1000 bulan. Tak nak ke? Ya. Memang Allah la yukallifu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberatkan, ya, kecuali siapa yang mampu nak lakukannya, ya. Jadi kita jadilah orang yang mampu. Besok kita akan rasa rugi besok di sana, sebab orang lain dapat, kita tak dapat. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.